Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebagai memenuhi permintaan beberapa orang pelajar yang minta saya menyediakan bahan untuk retorik, jadi inilah saya cuba buat pada malam ini. Jadi untuk retorik ni, antara perkara yang perlu pelajar kuasai ialah pertama, tahu definisinya. Definisi retorik satu, yang kedua tahu cirinya, dan yang ketiga dapat memberi contoh retorik berkenaan. Jadi pada malam ini saya cuba memberi penerangan tentang retorik ini dengan cara yang mudah. Pertama, definisi retorik. Jadi kalau tengok sini, retorik merupakan satu cara untuk menyampaikan idea dengan menggunakan bahasa yang berkesan, sama ada dalam pengucapan ataupun penulisan. Jadi maksudnya retorik ini merupakan cara untuk menyampaikan suatu idea dengan bahasa yang berkesan. Jadi retorik ini digunakan dalam pengucapan ataupun dalam secara lisan ataupun dalam tulisan. Ada buku yang memberi contoh yang macam ni, saya rasa yang ni lebih mudah dipahami. Retorik merupakan seni penggunaan bahasa untuk menyampaikan idea dengan berkesan, sama ada secara lisan ataupun tulisan. Ini lebih mudah untuk pelajar ingat, iaitu seni penggunaan bahasa untuk menyampaikan idea dengan berkesan, sama ada secara lisan atau tulisan. Ambillah mana-mana definisi retorik. Baik, seterusnya retorik ni ada 5. Jadi kita faham 5 ni, bagaimana kita nak bezakan kelima-lima jenis retorik ini. Satu, retorik penceritaan, cerita. Retorik penghujahan, hujah. Retorik pemujukan, pujuk, asal pujuk. Retorik pemberian dan retorik pendedahan. Itu 5 jenis retorik. Jadi kita tengok satu-satu. Satu, apakah yang dikatakan retorik penceritaan? Silap ejaan, maaf. Jadi retorik penceritaan ini merupakan satu bentuk penyampaian sesuatu melalui cerita ataupun dengan cara cerita. Sama ada secara lisan atau tulisan. Maknanya kita menyampaikan suatu perkara secara lisan atau tulisan dalam bentuk cerita. Ciri retorik penceritaan ini, pertama, mengandungi mesej tertentu. Tetapi kalau kita beri petikan tu 5 atau 6 baris saja, mungkin tak nampak sangat mesejnya. Yang kedua, bersifat kreatif dan imaginatif. Dalam cara menyampaikan cerita ni mestilah bentuk kreatif, imaginatif dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Ini penting. Jadi cerita ni biasanya banyak perlu cerita menggunakan gaya bahasa yang menarik, misalnya personifikasi, anafora dan sebagainya. Dan yang keempat, tidak mementingkan aspek tata bahasa. Biasanya pelajar tidak ada masalah untuk memahami retorik penceritaan. Jadi kita tengok apa? Aspek tata bahasa tak penting, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Baik. Kemudian tengok contohnya. Contohnya saya ambil contohnya daripada novel Seorang Tua di Kaki Gunung. Cuba tengok. Petang itu, Tok Ia ke Huma. Tok Ia ni nama watak. Tok Ia ke Huma. Huma tu tempat tanam padi dah. Cuaca amat baik. Sejak pagi lagi, matahari telah muncul di gunung hingga meninggi. Tidak ada setumpuk awan hitam pun berarak. Angin dari gunung meniup sepoi menggoyang-goyangkan daun-daun pokok dan daun padi Huma. Kalau tengok sini pun, kita boleh faham, tetapi aspek tata bahasanya tidak diberi keutamaan. Jadi kita tengok ayat pun terkatakan tu nak baca pun payah, tapi itu cara bentuk penceritaan. Jadi sini senang apa ni? Yang pertama ada watak, mungkin ada latar sikit, ada cerita lah. Cerita Tok Ia pergi ke Huma dan memberikan gambaran apa? Memberi gambaran tentang suasana pada waktu pagi di kawasan ataupun di pinggir gunung itu. Baik, jadi ini senang. Yang kedua, kita pergi pada retorik penghujahan. Jadi definisinya, retorik penghujahan merupakan seni penggunaan bahasa dalam pengucapan atau tulisan yang mengandungi usul. Yang pentingnya pelajar kena faham ni. Kalau hujah ni, penghujahan ada usul atau ada cadangan, ada saranan. Ada usul, ada cadangan, saranan yang disokong oleh hujah-hujah yang kukuh. Ada bukti, ada sebab, ada hujah. Itu penting. Jadi penghujahan ni tengok ada usul atau cadangan. Macam tu. Misalnya kalau dulu
di sekolah misalnya pada peringkat rendah, kita kata apa? Usulnya kalau kita berbahas tajuk contoh macam ni, ataupun kita kata apa? Belajar di dalam negeri lebih baik daripada belajar di luar negeri. Jadi maknanya usulnya dia nak buktikan bahawa apakah kebaikan belajar di dalam negeri. Itu hujah tu. Ya. Ciri retorik penghujahan, satu, disampaikan dengan jelas dan meyakinkan. Sebab ada bukti dan sebagainya, ada disampaikan dengan jelas. Tak ada macam tadi bahasa menarik dan sebagainya. Tak apa, tak menarik tak apa. Ya. Teknik penyampaiannya menggunakan teknik apa? Deduksi ni aja, salah minta maaf ya. Deduksi ataupun boleh guna deduksi, boleh guna induksi ataupun boleh guna bentuk analogi. Jadi mungkin pelajar dah faham. Kalau tak faham nanti saya akan terangkan secara ringkas apa bentuk deduksi ni, bagaimana. Jadi teknik penyampaiannya boleh gunakan deduksi, induksi ataupun analogi. Yang ketiga, penghujahan ni juga tujuannya apa? Matlamatnya apa? Apabila seorang itu berhujah, tujuannya atau matlamatnya untuk mempengaruhi khalayak. Khalayak ni mungkin penonton atau pembaca agar bersetuju dengan usul yang dikemukakan. Jadi, kalau kata Malaysia patut menjadi negara pertanian, dia akan beri hujah. Jadi, hujah-hujah tu mestilah kukuh supaya orang yang mendengarnya bersetuju dengan perkara yang dikemukakan ataupun dicadangkan. Contohnya apa? Jadi ingat sini untuk penghujahan ada usul yang disokong oleh hujah dan teknik penyampaiannya macam-macam ni ada ni, dan tujuannya kena ingat. Penghujahan juga tujuannya untuk mempengaruhi khalayak supaya bersetuju dengan perkara yang diperkatakan dengan cadangan yang dikemukakan. Baik, contohnya sektor pertanian tidak harus dipandang rendah. Tanpa penyertaan orang ramai dalam sektor ini, kita terpaksa mengimport makanan. Jadi apa usulnya? Apa usul, apa cadangannya? Sektor pertanian tidak harus dipandang rendah. Jadi penulis ni ataupun orang yang berucap ni, dia minta orang ramai supaya, minta khalayak supaya tidak memandang rendah terhadap sektor pertanian. Apa hujah ni beri? Kalau orang ramai memandang rendah ataupun tidak mengambil berat sektor pertanian, maka kita terpaksa mengimport makanan. Satu. Yang kedua, pengaliran wang ke luar negara akan berlaku. Jadi nampak tu. Jadi dia buat pengasahan sini. Oleh itu, persepsi kita terhadap pertanian perlu diubah. Jadi ini penting. Nampak tak? Yang bawah ni mengajak kita supaya, mengajak khalayak supaya ubah sektor, ubah pemikiran kita ataupun ubah pandangan kita, pemikiran kita. Kalau selama ni kita kata sektor pertanian tu tidak penting, dengan cara ini, dengan memberikan bukti-bukti ataupun hujah-hujah macam ni, dia ajak kita supaya memberi keutamaan juga kepada sektor pertanian. Nampak tu? Jadi ada cadangan sektor pertanian yang paling rendah, dia beri dua bukti dan dia ajak kita supaya menyokong pendirian mereka. Yang ni, saya ambil contoh ni kerana apa? Ada yang menganggap, bila saya beri contoh ni, ada pelajar yang kurang faham, dia anggap apa? Ini juga sektor, ini juga apa ni, retorik penghujahan. Sebenarnya bukan. Kita tengok ni. Masalah penyalahgunaan dadah sering dikaitkan dengan golongan remaja di negara ini. Ini bukan usul, ini bukan cadangan. Diberi pernyataan. Masalah penyalahgunaan dadah sering dikaitkan dengan golongan remaja di negara ini. Ada antara mereka yang menjadi penagih tegar. Dihurai. Sesungguhnya pula sanggup menjadi pengedar bahan yang terlarang itu. Ini dia huraian. Bukan hujah, hurai kepada ini. Jadi ini retorik lain. Nanti kita akan tengok contoh ni ada di kemudian nanti. Tapi cuba tengok perbezaan. Yang ini retorik penghujahan kerana ada usul, ada bukti, ada hujah dan ada ayat yang dia mengajak kita supaya menyokong pendirian mereka. Okey. Seterusnya retorik pemujukan. Jadi kita ada habis dua sekarang. Penceritaan mudah, penghujahan, ingat ada usul, ada cadangan. Kemudian diikuti dengan matlamatnya untuk menarik orang supaya bersetuju dengan pandangan mereka. Pemujukan pula macam mana? Pemujukan ni kalau di sekolah kita lebih mudah tengok pada retorik pemujukan. Contohnya untuk memberi iklan dalam bidang perniagaan. Baik, tengok definisi dulu. Retorik pemujukan merupakan seni penggunaan bahasa dalam pengucapan atau tulisan. Semua retorik ini boleh digunakan dalam pengucapan ataupun penulisan. Seni penggunaan bahasa dalam pengucapan atau tulisan
untuk meraih simpati dan perhatian pendengar atau pembaca agar mengikuti saranan penutur atau penulis. Tengok, ada kaitan dengan pengujahan tadi. Hujah tadi, dia minta orang sokong pendapat dia. Tapi yang ni macam ni. Dia seni pengucapan bahasa dan pengucapan atau tulisan untuk meraih simpati. Nak supaya orang bersimpati ataupun orang beri perhatian agar mengikuti saranan penutur atau penulis, agar mengikuti saranan dia. Ini dia jual barang contohnya. Dia beri saranan. Baik, dia tengok ciri senang. Ciri retorik penunjukan. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi khalayak supaya bertindak mengikut saranan. Tadi bukan suruh bertindak, suruh merubah fikiran. Yang ni suruh tindak ikutnya. Kalau dia kata apa? Belilah sabun fat misalnya. Itu tindaklah. Kalau selama ni kita guna sabun lain, dengan adanya iklan dia ni, diharap kita ni bertindak mengikut saranan mereka. Okey. Yang kedua, memanfaatkan unsur emosi dan psikologi. Dia pandai menggunakan unsur-unsur perasaan atau psikologi untuk menarik orang supaya membeli barangan ataupun perkhidmatan mereka. Yang ketiga, mementingkan penggunaan bahasa yang berkesan. Bahasa yang digunakan mestilah bahasa yang agak menarik supaya boleh menarik orang. Mungkin bahasa-bahasa yang bombastik dan sebagainya. Dan yang ni kalau iklan barangan atau perkhidmatan ada unsur janji atau jaminan. Maknanya kalau kita pakai sabun ni, kita pakai bright cream, mungkin kita akan menjadi lebih tampan dan sebagainya. Itu ada unsur janji macam tu. Baik, ni contoh. Cuba tengok contoh. Ini contoh ya. Pusat Pengajian X menyediakan kursus profesional dan kemahiran kepada lepasan SPM. Ini di iklan apa? Iklan Pusat Pengajian X. X tak bernama lah ni. Pusat Pengajian X menyediakan kursus profesional dan kemahiran kepada lepasan SPM. Iuran belajarnya murah dan pinjaman diuruskan. Iuran pengajiannya murah dan pinjaman diuruskan. Baik, tengok dia nampak tu. Nak tarik orang macam mana dia guna. Dia kata iurannya murah, pinjaman diuruskan. Dan akhirnya dia ajak orang supaya bertindak ataupun supaya macam ni, daftarlah dengan segera untuk masa depan yang lebih jamin. Nampak? Jadi kita kena nampak ni, ada unsur macam janji, ada unsur jaminan, ada beritahulah apa kebaikan pusat ni. Jadi kalau pelajar diminta memberi contoh nanti, kalau nak reka dalam peperiksaan, mungkin susah. Jadi mungkin boleh ambil ni. Masukkan dua ciri. Pusat Pengajian X menyediakan kursus profesional dan kemahiran kepada lepasan SPM. Iuran pengajiannya murah dan pinjaman diuruskan. Itu satu, nampak tu dia pujuk kita tu. Daftarlah, nampak lebih jelas pujuk. Daftar dengan segera untuk masa depan yang lebih terjamin. Baik. Ini iklan pusat pengajian. Bukan iklan barangan. Kalau iklan barangan mungkin lain pula. Baik. Ini satu lagi, ini iklan perniagaan. Ada unsur macam ni. Ini contoh iklan perniagaan. Ini juga satu bentuk pujukan, tapi pujuk supaya kita berubah misalnya. Contohnya apa? Adat hidup manusia begitulah. Ada waktunya kita gembira, ada masa kita sakit. Jadi, janganlah terlalu sedih apabila kita ditimpa bencana ni ejaan selap. Banyakkanlah berdoa agar kita diberikan ketabahan. Ini dia pujuk seseorang atau pujuk satu pihak supaya jangan terlalu jangan terlalu sedih kalau kita ditimpa sakit ke atau bencana. Kita berdoa, pujuk kita supaya berdoa supaya kita tabah. Baik, ini pun satu bentuk satu bentuk retorik atau satu contoh retorik pemujukan. Tetapi kalau diminta beri contoh, saya rasa pelajar lebih mudah membuat pujukan ataupun memilih yang pertama ni. Kita memujuk orang supaya berdaftar di pusat pengajian ataupun ialah macam belilah barangan pewangi ke baju ke dan sebagainya. Itu lebih mudah ya. Jadi apa beza tadi saya ulang, apa beza dengan pengujahan? Yang samanya kedua-duanya pengujahan dan pemujukan ni dia cuba mempengaruhi pembaca ataupun khalayak atau pendengar supaya supaya bertindak apa? Kalau retorik kalau retorik pengujahan bertindak supaya dia sokong cadangan yang diberikan, usul diberikan. Itu pengujahan. Tapi pemujukan bertindak supaya membeli barangan ataupun supaya macam ni mendaftar di tempat yang disarankan, dicadangkan.
Yang ketiga, retorik pemerian. Jadi yang tu dah habis 3 sekarang. Penceritaan, penghujahan dan pemujukan. Pemerian. Definisinya, retorik pemerian ialah seni penggunaan bahasa dalam pengucapan atau tulisan, iaitu pemerihalan tentang sesuatu secara objektif, tepat dan jelas. Pemerian ni tepat, objektif maksudnya yang tu itu saja. Di bilik ni ada 5 buah kerusi. 5 lah, tak ada lebih, tak ada 6, tak ada 4. Itu objektif, tepat dan jelas. Cirinya yang pertama, ciri pelajar kena ingat ni. Yang pertama, ciri pemerian ni tiada penilaian ataupun tiada pandangan peribadi, tiada ulasan sebagainya. Dia nyatakan perkara yang ada seadanya saja. Tidak ada tambah-tambah, tak ada ulasan sebagainya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tersusun dan jelas. Ini penting. Jadi tiada penilaian. Saya ingat ini yang paling mudah pelajar ingat ya. Menggunakan bahasa yang tersusun dan jelas ni mungkin agak umum. Mementingkan ketepatan dalam perincian sesuatu. Penting ya, tepat, tak ada ubah-ubah, tak ada berubah ya. Yang keempat ni, memberikan gambaran yang realistik. Realistik ni maksudnya dapat digambarkan dengan panca indera, khususnya dapat dilihat dengan mata. Itu penting. Kalau dia kata tempat itu mempunyai pokok kelapa misalnya, banyak pokok kelapa, kita dapat gambarkan, dapat lihat dengan mata ya. Cuba tengok contoh mudah. Jadi pemerihalan ni memperkatakan ataupun memerihalkan sesuatu secara tepat, jelas dan secara objektif. Baik. Contohnya mudah ya. Tapak kediaman itu luasnya 1 hektar. Contohnya 1 hektar. Tapak kediaman itu luasnya 1 hektar. Kita dapat yang 1 hektar, bukan 2, bukan 3. Letaknya kira-kira 3 km dari Pekan, dari Bandar Pekan. Nampak tu? Letaknya mana dia? Letaknya kira-kira 3 km dari Bandar Pekan. Jadi nampak tak ada, dia tempat lain di Pekan, dekat Pekan, 3 km. Harga jualan ditetapkan oleh pemiliknya iaitu RM30,000 Malaysia. Baik, nampak. Jadi itu saja. Jadi retorik pemerian ni contoh lain mudahnya, kalau saya nak beritahu satu bangunan ya. Bangunan atau dewan itu ataupun dewan sekolah saya luasnya 50 meter dan lebarnya 40 meter contohnya. Tingginya ialah 10 meter contohnya ya. Okey. Dewan itu di dalam dewan itu mengandungi 4 buah gelanggang badminton contohnya. Jadi nampak tak, kita boleh kalau orang dengar, dia boleh lukis, boleh tengok sebagainya. Gitu ya. Okey. Jadi itu yang dikatakan retorik pemerian, mudah. Yang ini mudah. Dia tak ada ulasan. Ini tak ada ulasan ni, mudah ya. Baik. Pendedahan, yang akhir pendedahan. Retorik pendedahan ialah seni penggunaan bahasa yang digunakan untuk menghuraikan maklumat secara objektif melalui teknik pentakrifan dan pencerakinan. Yang ini dia hurai saja. Dedah ni maksud dia hurai, dia memberi penjelasan, membuat pentakrifan, memberi definisi dan sebagainya supaya orang faham. Ciri retorik pendedahan ni bertujuan untuk memberikan maklumat, ini pun umum ya, menggunakan teknik pentakrifan dan analisis. Kita tengok contoh yang mudah. Digunakan untuk menjelaskan konsep atau istilah. Kadang-kadang jangan soalan tanya. Apakah yang dibuat apa? Tujuannya dia beri apa? Bertujuan untuk memberikan maklumat. Dia beri yang kedua ni, tujuan untuk menjelaskan konsep atau istilah. Itu apa sesuai? Itu pendedahan tu. Maklumat yang diberi berdasarkan fakta sebenar dan banyak yang salah. Dan huraian yang jelas. Contohnya huraian macam ni. Macam saya nak contoh tadi. Saya tunjuk tadi ya. Masalah penyerahan guna dadah sering dikaitkan dengan golongan remaja di negara ini. Jadi ini bukan, kalau kita kata adakah ini juga merupakan retorik hujahan? Tidak, bukan hujah. Ini dia tak ada bercarangan. Masalah penyalahgunaan dadah sering dikaitkan dengan golongan remaja di negara ini. Baik. Kait macam mana? Dia huraian kait macam mana? Dia kan kata memberi takrifan, memberi huraian, memberi perincian. Dia kait macam mana? Ada antara mereka yang menjadi penagih tegar. Okey. Penagih tegar. Oh, kait macam itu. Golongan remaja ni ada yang menjadi penagih tegar. Okey. Sesengahnya pula sanggup menjadi pengedar bahan yang terlarang itu. Nampak tak? Dihurai.
Kalau kita kata masalah penyalahgunaan dadah sering dikaitkan dengan golongan remaja. Mungkin orang tak tahu lagi, tak umum, kait macam mana, remaja buat apa. Jadi dia beri huraian, kita buat tarifan ni. Kita beri huraian, kita buat perincian kepada kenyataan ini. Ada antara mereka yang menjadi penagai tegar. Oh macam tu, kait macam tu. Sesungguhnya pula ada yang sanggup menjadi pengedar bahan yang terlarang itu. Nampak tak? Jadi ini yang dikatakan huraian, menghuraikan sesuatu tadi, buat perincian, membuat huraian, pentakrifan sebagainya. Jadi setelah ada dua huraian ini kita faham bahawa oh itu kait macam tu. Ada yang menjadi penagai tegar dan ada yang menjadi pengedar. Nampak? Pelajar tanya saya nak contohnya. Boleh tak pernyataan yang kuning ni nak jadikan sebagai hujah, nak jadikan sebagai hujahan? Mungkin boleh begini kalau boleh pun. Tapi ini tak ada bentuk cadangan. Mungkin kita kata macam ni. Kita kata apa? Kita beri cadangan supaya dadah ataupun nak kata apa sini? Penguatkuasaan undang-undang tentang pindahan dadah perlu ditingkatkan contohnya. Masalah ini disebabkan apa? Masalah pindahan dadah sering dikaitkan dengan golongan remaja negara ini. Ataupun kita kata apa? Cadangan kita, remaja tidak dibenarkan membeli rokok. Misalnya contohnya itu, cadangan. Hal ini disebabkan masalah pindahan dadah sering dikaitkan dengan golongan remaja negara ini. Baik. Apa hujah kita? Pihak polis melaporkan bahawa 70% mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah terdiri daripada remaja. Ini dia buktikan bahawa supaya apa buktinya remaja ini, kita kata apa, remaja ni terlibat dengan dadah. Ini buktinya banyak ni. Kalau 100 orang, 70-nya remaja. Itu dikatakan tadi. Tapi tak kuatlah sebab ini lebih kepada yang atas ni, lebih kita kata yang ini adalah retorik pendedahan. Betul? Pendedahan tak? Yang ini saya cuba sesuaikan bab pertanyaan, boleh tak retorik ini yang kuning ini kita ubah suai jadi retorik penghujahan. Mungkin boleh tapi sukar sikitlah sebab dia kena bentuk lain. Baik. Tapi jangan fikir tu, kita ingat dedah apa? Dedah kita beri huraian, pentafsiran dan sebagainya. Habis dah 5. Jadi kalau kita tengok ni, pelajar boleh faham kalau penceritaan macam mana, ada watak, ada mesej, bahasanya tidak mementingkan kata bahasa dan sebagainya itu. Baik. Kalau pengujahan ada usul, ada cadangan, ada bukti. Baik. Kalau pemberian kita ada apa? Kalau pemujukan sama juga, dia menggunakan bahasa dia menggunakan bahasa memujuk untuk memujuk orang, pujuklah. Yang keempat, pemberian, dia memberi satu gambaran secara realistik yang tidak dapat yang boleh dilihat dengan mata. Kalau maksudnya kalau orang baca kita boleh lukis nampak satu-satu, tidak ada ulasan peribadi penulis. Dan pendedahan memberi takrifan tentang suatu konsep, memberi penjelasan macam tadi. Kita nak kenal macam mana dikatakan masalah, macam mana yang dikatakan masalah penanggulangan dadah kena dikaitkan dengan remaja. Kita kata remaja ni ada yang menjadi penagih tegar, ada yang menjadi pengedar. Baik. Cuba tengok contoh soalan, mudah je. Soalan STPN 2015. Kita baca separuh dapat jawab dah. Hartawan itu memiliki rumah agam yang dibina sekitar tahun 1930-an. Dah jelas fakta 30-an. Tak ada ulasan. Rumah itu terletak di kaki bukit dan menghadap laut. Nampak tu, kita nampak gambaran. Binaannya berkonsepkan reka bentuk Inggeris klasik. Jelas. Rumah tersebut mempunyai 12 bilik tidur, 4 ruang tamu dan 3 ruang makan yang luas. Baik. Sampai sini pun masih cukup bagus lah. Apakah jenis retorik bagi berikan atas? Pelajar takkan nak kata ini pakai cerita, kata pendedahan, tak kena, pemujukan, pembukaan. Jadi ini tentulah retorik apa tadi? Tentulah retorik pemberian. Berikan 3 yang soalan kedua. Berikan 3 ciri bagi petikan di atas. 3 ambil cerita dia apa, ubah suara tak apa. Contohnya apa? Jawapan pertama, apakah jenis retorik bagi petikan di atas? Pelajar yang jawab pemberian saja, lebih baik jawab retorik pemberian. Jawab retorik pemberian. Berikan 3 ciri retorik bagi petikan di atas. 3. Pilih 3 lah. Ini saya pilih. Ini ada 6. Pemeliharannya adalah secara objektif, tepat dan jelas. Tiada penilaian dan pandangan peribadi. Saya ingat yang ni, yang nombor 2 ni lebih senang saya ingat. Tiada penilaian, tiada pandangan peribadi, tiada ulasan peribadi. Yang ketiga, menyatakan gambaran secara realistik. Realistik maksudnya dapat dilihat oleh deria mata. Itu mudah, dapat dilihat oleh mata. Baik. Bersifat deskriptif dan informatif. Ini
bahasa yang digunakan jelas dan tersusun. Ini boleh ambil dari mana-mana. Jadi kalau pelajar salah jawab elektrik pemberian, kemungkinan salah juga yang ciri ni mungkinlah. Jadi rugi 4 markah. Itu penting. Okey, kita pergi seterusnya. Baik, yang satu STPN 15 juga. Tapi ni yang aneka pilihan, lebih mudah. Dia beri ciri macam ni. Penulis memberikan penerangan yang jelas. Penulis memberikan sebab yang kukuh. Penulis mahu pembaca supaya sependapat dengannya. Itu apa? Pemberian bukan. Pemujukan bukan. Penderahan, dia bukan beri takrifan ni. Dia minta ni, nak suruh orang sokong dia. Tentulah pengujahan. Tentulah trik pengujahan. Mudah. Ya? Baik. Jadi, habis 5 trik tu. Satu lagi dia kalau macam ni, dia beri ni. Surat ni STPN 18, 2018. Ya? Ciri retorik. Memberikan gambaran yang realistik. Realistik apa tadi? Realistik maksudnya dapat dilihat dengan mata mudah. Tidak melibatkan unsur emosi penulis. Maksudnya tidak ada ulasan peribadi. Itu kau saja. Ulasan peribadi, pandangan ni dengan emosi penulis sama. Ya? Mendeskripsikan suatu secara objektif. Objektif maksudnya dia memperkatakan apa-apa yang ada di situ. Objektif bersenang. Tak ada panjang-panjang. Ya? Tak ada ubah-ubah suai. Nyatakan jenis retorik yang menepati ciri atas. Tentulah pelajar retorik pemberian juga. Bila satu wacana yang menepati ciri retorik seperti yang dinyatakan di atas, panjang, tidak melebihi 40 patah perkataan. Hanya ini yang saya kata, kalau dah pelajar baca ni, baca saja, mungkin tak cukup. Lepas tu, mungkin pelajar boleh buat contoh-contoh, supaya kalau keluar dalam peperiksaan, pelajar boleh gunakan contoh itu. Jadi, boleh guna contoh yang saya beri tadi, atau orang tengok ni boleh. Jadi, contoh ini pun boleh. Itu pemberian. Ya. Tapak perkhemahan itu terletak 10 km dari sekolah ini. Baik, nampak. Jauh 10 km. Keluasannya 5 hektar dan letaknya di di tepi sungai yang jernih airnya. Air sungai jernih. Nampak? Dia nampak. Jadi dia tak ada ulasan. Di sana terdapat 5 buah rumah tumpangan. Tempat apa ni perkhemahan itu ada tepi sungai, ada rumah tumpangan 5 buah. Pengunjung dibenarkan memancing di sungai itu dengan bayaran RM5 bagi setiap joran ataupun setiap jam. Tak apalah, saya pun pakai reka itu saja, tak ada apa ni. Jadi 38 patah perkataan. Dia suruh buat kurang daripada 40. Kalau pelajar buat ni dapat 50 patah perkataan, buanglah mana-mana yang kurang penting supaya pastikan jangan lebih pada 40. Sebab apa? Kadang-kadang kalau lebih banyak dipotong bawah ni, jadi mungkin takut hilang mana-mana yang penting. Itu penting. Jadi habislah contohnya. Jadi ambil mana contoh yang sini. Saya rasa tidak ada masalah. Ya. Kemudian, okey. Ini saja. Satu lagi tadi saya sebut tadi teknik induksi, deduksi dan analogi. Sebenarnya kita ada 4. Teknik penyampaian idea ni ada 4. Deduksi, induksi, elektik dan analogi. Sebenarnya walaupun kita ada 4, kita belajar 2 cukup. Kita belajar deduksi, dia akan dapat faham, dia akan dah faham 2 ni, dan analogi. Baik, macam mana? Cuba tengok. Apa dia teknik deduksi? Teknik deduksi ni satu teknik penyampaian idea yang dimulakan dengan penyataan umum kepada khusus. Kita mudah ingat DUK, deduksi umum khusus. Sebagai contoh mudah supaya senang faham. Lepas ni baru cari contoh yang payah sikit. Macam mana nak faham? Kita mulakan dengan penyataan umum. Kemalangan jalan raya berpunca daripada kecuaian pemandu. Itu umum. Saya pun dulu ingat, masa saya belajar, saya ingat ini khusus, bukan umum. Kenapa? Cuai itu umum. Cuai itu ada banyak jenis. Macam mana cuai? Baru kita beri yang khusus. Ada pemandu yang tidak mematuhi had laju yang ditetapkan. Itu khusus. Ada juga yang membawa muatan yang berlebihan. Itu khusus. Yang ketiga, setengah pengguna pula menjadikan jalan raya sebagai medan perubahan. Ini khusus. Ini K khusus. Jadi maksudnya, penyataan umum ini mungkin orang kurang faham dan dia lebih faham, mudah faham dengan memberikan beberapa lagi penyataan yang khusus. Ambil mudah ni. Lepas tu tengok yang lain. Ni contoh saya ni, contoh ni mudah. Kemalangan berpunca dari kecuaian mandu. Cuai macam mana? Ada yang tak mematuhi had laju, ada yang bawa muatan lebih dan ada yang berlumba di jalan raya. Cukuplah. Itu teknik deduksi, umum pada khusus. Mungkin kita baca buku ni payah nak faham ataupun dia beri contoh yang agak sukar, jadi kita ambil mudah macam ni, lepas tu cari contoh lain, dia pasti ada macam ni. Yang kedua, macam mana nak buat deduksi pula? Induksi khusus kepada umum. Jadi
pelajar kalau diminta memberi contoh teknik induksi pun buat deduksi dulu. Lepas tu balik je. Tadi kalau umum pada khusus, umum kuning, putih ni khusus. Kalau diminta buat teknik induksi, terbalik je. Ambil yang putih di atas, yang kuning turun di bawah. Contohnya macam ni. Ada antara pemandu menjadikan jalan raya sebagai medan perlumbaan khusus. Sesungguhnya pula membawa muatan secara yang berlebihan khusus. Selain itu, terdapat juga pemandu yang tidak mematuhi had laju yang digunakan khusus. Jelaslah bahawa kecuaian pemandu menjadi faktor utama berlakunya kemalangan jalan raya. Baik, balik je. Maknanya kalau kita buat macam ni, dapat kita buat, kita faham induksi. Kalau diminta buat induksi, terbalik saja. Kalau dibuat elektrik pula, buat macam ni, tambah satu di bawah ni. Sebab apa? Kalau elektrik, umum, khusus tadi, umum, khusus dan umum balik. Umum balik. Umum balik ni, ini yang pelajar kata ini kesimpulan kecil ni. Kita macam tu ya. Kemalangan jalan raya berpunca daripada kecuaian pemandu biasa. Ada pemandu yang tidak mematuhi had laju yang ditetapkan, umum, khusus. Ada juga yang membawa muatan secara yang berlebihan, khusus. Sesengah pengguna pula menjadikan jalan raya sebagai medan perlombaan, khusus. Lepas tu, tegasnya, sikap pemandu yang kurang berdisiplin jalan raya merupakan faktor utama berlakunya kemalangan. Jadi kita buat yang lain. Jadi ada pelajar kata, boleh tak kita ambil ayat atas ni, masukkan bawah balik. Jangan ambil satu part tu, ubah suara sikit supaya nampak kita faham perkara ni. Jadi ini mudah dia. Jadi kita belajar teknik deduksi, kita faham induksi dan kita faham elektrik. Jadi saya cikgu mudah ajar begitu sekolah. Ini contoh mudah saya bagi. Analogi. Ada kata payah analogi. Mudah saja. Analogi kita macam kita banding saja. Cuba tengok ni. Kebanyakan remaja di barat mengalami obesiti. Tak nampak ni. Kebanyakan remaja di barat mengalami masalah obesiti. Kegemukan. Mereka mengambil makanan yang mengandungi lemak dan kolesterol yang berlebihan. Jadi kau tanya, remaja di barat ni obesiti sebab apa? Ada dua sebab dia beri. Satu, kerana mereka mengambil makanan yang mengandungi lemak dan kolesterol yang berlebihan. Lemak satu, kolesterol yang berlebihan dua. Yang ketiga, selain itu, mereka juga kurang bersenam. Faham tak? Kita kata kebanyakan remaja di barat mengalami obesiti. Apa puncanya? Puncanya, mereka mengambil makanan yang mengandungi lemak. Satu, mereka mengambil makanan yang mengandungi kolesterol yang berlebihan. Dua, yang ketiga, mereka kurang gemar bersenam. Ada tiga alasan diberi. Jadi kalau kita buat, lepas tu kita pun buat yang kedua ni. Jika remaja di Malaysia juga mengambil makanan yang berlemak, satu, dan mengandungi kolesterol yang berlebihan, serta malah bersenam, kebarangkalian remaja kita mengalami obesiti darah tinggi. Maknanya kita ambil tiga-tiga contoh ni, kita ubah balik. Remaja barat gemuk kerana begini-gini. Kalau remaja Malaysia buat macam tu, mungkin kita akan mengalami masalah macam ni juga. Saya beri contoh yang mudah lagi kalau belajar ya. Contoh macam ni. Yang paling mudah ya. Kita ambil dunia pelajar kat belajar ya. Kita kata apa? Pelajar pra-universiti tahun lepas cemerlang dalam STPM. Kebanyakan pelajar pra-universiti pada tahun lepas cemerlang dalam peperiksaan STPM. Mereka selalu mengulang kaji pelajaran di perpustakaan dan mengadakan perbincangan berkumpulan. Saya ulang ya. Kebanyakan pelajar STPM pada tahun lepas cemerlang dalam STPM. Mereka selalu mengulang kaji pelajaran di perpustakaan dan mengadakan perbincangan berkumpulan. Dua. Selain itu, mereka juga menggunakan nota ringkas ataupun nota pendek apa-apalah. Selain itu, mereka juga menggunakan nota ringkas. Tiga sebab. Kita beri tiga sebab supaya kuat. Itu banding. Jika pelajar pra-universiti pada tahun ini juga selalu mengulang kaji pelajaran di perpustakaan, mengadakan perbincangan berkumpulan dan menggunakan nota pendek, tidak mustahil ataupun kemungkinan besar remaja kita kemungkinan besar pelajar pra-universiti tahun ini cemerlang adalah tinggi. Macam tu. Maknanya kita buat tahun lepas pelajar cemerlang dalam CPM. Ada tiga sebab. Satu, mereka selalu berbincang di perpustakaan, mereka mengadakan perbincangan berkumpulan, mereka juga menggunakan nota ringkas. Jadi kita buat andaian, jika
pelajar STPN tahun ini juga selalu mengulang kaji pelajaran perpustakaan, mengadakan perbincangan berkumpulan dan menggunakan kertas. Kemungkinan besar pelajar prauniversiti tahun ini jumlah dalam SPM adalah tinggi. Senang saja. Jadi itu saja yang dapat saya fahamkan. Jadi kalau cuba tengok, cuba ambil. Kalau diminta beri contoh analogi, ambil yang ni, boleh yang putih, boleh. Yang dua ni boleh. Ataupun ini lebih mudah. Ini saya nak beritahu, yang saya beri ni adalah secara asas yang paling mudah dipahami. Tapi konsepnya begitu, jadi pelajar boleh tengoklah contoh lain. Dia mesti ada konsep macam ni. Kalau ubah-ubah sikit pun mesti ada ciri-ciri tadi. Jadi saya rasa setakat ni sampai sini untuk sesi ini, saya harap sedikit sebanyak dapat membantu pelajar untuk memahami retorik dan juga teknik penyampaian dia. Sekian, terima kasih. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.